Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah kita diberi keizinan sekali lagi untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu insya-Allah, dan malam ni kita akan bersama-sama orang kata apa, cuba memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Dia yang Maha Agung, yang Maha Esa mahu kita lakukan dan ikut apa yang diarahkan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang terdapat dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama berada di ayat yang ke-9, bermula dengan ayat ke-9. Dia dari surah Ibrahim, dari surah Ibrahim ayat yang ke-9, yang mana Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan ayat ke-9, 10, 11 dan 12 di bawah satu tajuk yang diberi nama, maksudnya diberi tajuk Ba'du akhbarir rusul as-sabiqin ma'a umamihim, sebahagian daripada cerita-cerita rusul, sebahagian daripada cerita-cerita rasul-rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan umat-umat mereka, kaum-kaum mereka. Bila kita tengok dalam Al-Quran banyak cerita kisah-kisah umat-umat terdahulu, cerita nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada umat manusia, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang disebut oleh para ulama tafsir adalah untuk memberi motivasi kepada para nabi, motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi orang kata apa, support ataupun sokongan ataupun orang kata apa, peneman jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia berhadapan dengan berbagai-bagai dugaan, tentangan dan ujian yang datang daripada kaum Arab, musyrikin Mekah dan juga orang Yahudi, Nasrani dekat Madinah dan sebagainya, golongan munafik dan sebagainya. Jadi ini di antara cerita-cerita yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk membantu dan orang kata apa, membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar lebih kuat, agar lebih kuat. Sebab itu lumrah manusia, kalau Allah tak ceritakan pun di dalam Al-Quran kisah-kisah nabi-nabi dan para rasul, dan Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kuat tanpa cerita-cerita ni pun boleh juga. Tetapi hukum adat sebagai manusia, sebab Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia, maka sifat-sifat fitrah manusia itu mestilah sama secara orang kata apa, peratusan yang besarnya dengan manusia-manusia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diamanahkan untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Allah boleh pilih malaikat untuk menjadi rasul, Allah boleh pilih dan cipta makhluk lain selain daripada manusia untuk menjadi rasul, menjadi orang kata apa, ketua kepada umat manusia, tetapi Allah pilih di kalangan orang, di kalangan manusia sendiri untuk membimbing manusia supaya manusia tidak ada alasan untuk tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita tengok daripada cerita-cerita, kisah-kisah, hikayat-hikayat, riwayat-riwayat cerita tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para rasul dan para anbiya-nya memang mendatangkan kita 1001 cerita dan 1001 iktibar yang sepatutnya kita dah faham dan ambil iktibar daripada cerita-cerita ini, selain daripada ia menjadi peneman dan penguat untuk kita berada di atas landasan dan jalan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ayat ke-9, 10, 11 dan 12 daripada surah Ibrahim, sebahagian daripada cerita-cerita khabar-khabar rasul-rasul yang terdahulu bersama umat-umat ataupun kaum-kaum mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Panjang ayat ni, ada 4 ayat yang mana kita boleh faham dan kita boleh rujuk kepada terjemahan yang ada pada tangan pada tuan-tuan dan perempuan yang di rumah. Kita tengok apa terjemahan dia. Saya akan bawa terjemahan cara saya faham berdasarkan apa yang ada di dalam ayat ini dan juga berpandukan kepada tafsir terjemahan pimpinan Rahman. Okey. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud. Adakah tidak datang kepada kamu wahai Muhammad? Cerita ni, ayat ni tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang mukmin. Naba'ul ladzina min qablikum. Cerita kisah tentang Naba' ni cerita besar. Cerita besar, bukan khabar kecil. Naba' ni takrifan dia lebih kurang, Naba' dengan khabar sama aja. Makna dia cerita, kisah, khabar, tetapi Naba' ni lebih besar, dia punya orang kata apa, konotasinya, konteksnya besar, lebih besar. Adakah tidak datang kepada kamu wahai Muhammad, wahai orang beriman, naba'ul ladzi, cerita-cerita tentang orang-orang yang sebelum daripada kamu, min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud, dari kalangan kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud. Kalau tengok kat sini, kaum Nuh, dia tak cerita kaum Nuh itu siapa. Dia tak sebut kaum Nuh itu namanya apa. Di sana terdapat beberapa riwayat menceritakan tentang nama kaum Nuh. Kaum Nuh ni dekat mana duduknya? Kaum Nuh ni duduk dekat mana? Kalau tengok dalam Al-Quran, ada riwayat kata dia ni duduk dekat area Kufah, area dekat kawasan-kawasan. Antara nama yang diriwayatkan tentang kaum Nuh ini dalam Quran sebut kaum Nuh, tetapi ada yang cuba meneliti dan menelusuri nama-nama kaum pada ketika itu. Ini ahli sejarah lah cuba. Kalau salah pun dia tidak mendatangkan kesan apa-apa. Ini ada juga cerita-cerita tentang nama kaum-kaum yang terdahulu ini datang daripada khabar-khabar Israiliyat. Khabar-khabar Israiliyat ni datang daripada padri-padri Kristian dan Yahudi yang dah masuk Islam, dan dia akan bawa beberapa cerita nama-nama yang sebenarnya
Nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa. Jangan bergaduh tentang itu sebab itu tidak ada isu yang besar. Kalaulah diberitahu di dalam hadis, maka itu perlu diyakini dan wajib dipercayai. Tetapi kalau tidak ada dalam nas ataupun hadis dan riwayat yang sahih, maka kita tidak ada masalah untuk percaya atau tidak percaya. Ada yang kata Banu Rasib, nama kaum Nuh ini, nama kaum yang Nabi Nuh diutuskan kepadanya ni namanya Banu Rasib. Nabi Nuh dia telah masyhur menceritakan bahawa dia tu orang kata berdakwah lama sangat-sangat, walaupun berdakwah lama tetapi orang yang masuk dalam Islam itu yang masuk mengikut dakwah Nabi Nuh itu terlalu sedikit. Itu sebab di antara benda yang diceritakan dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Nabi Nuh sampai kata mengadu dan merayu kepada Allah, aku ni berdakwah kepada jalanmu siang dan malam. Bukan Allah tak tahu dia berdakwah kepada Allah siang dan malam, tetapi nak merayu dan minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini duduk dekat kawasan yang orang kata apa, ada yang mengatakan bahawa mereka ini berada di kawasan Iraq. Berada di kawasan Iraq disebabkan Iraq, kawasan tamadun di kawasan Iraq, di antaranya Mesopotamia dan sebagainya itu merupakan tamadun awal. Yang mana ahli sejarah mengatakan yang paling rajih, yang paling sahih sekali di antara pendapat-pendapat berdasarkan cara geografi, orang kata apa, kesan-kesan sejarah itu kan, berada di janub Iraq, maksudnya di kawasan selatan Iraq, yang mana dikatakan Kufah sekarang, kawasan Kufah sekarang. Ada juga yang orang kata apa, dia ni duduk di bahagian ini pendapat yang paling kuat berdasarkan ayat Quran juga sebenarnya, bila Allah kata dalam Al-Quran wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidal ma wa qadal amr wastawat 'ala al-judi. Dan kapal itu pun berhenti dan mendarat di atas Judi, Bukit Judi. Yang mana Bukit Judi ini adalah satu kawasan yang agak hampir dan paling hampir dengan Iraq. Walaupun di sana ada yang terdapat mengatakan bahawa kapal Nabi Nuh ini mendarat di bahagian tanah di sebelah Turki, tetapi dan ada juga riwayat yang ketiga mengatakan dia berada di negeri Syam. Syam dengan Iraq tak beza jauh sangatlah sebab Syam di utara betul-betul. Tapi Iraq ni di belah, kalau kita tengok berdepan macam ni, maksudnya Syam tu di atas, di belah utara Mekah dan Madinah. Iraq itu ke belah kanan sikit. Jadi tak adalah beza jauh sangat, tetapi Turki lagi ke kiri. Dia belah, kalau tengok sekarang di belah Athens, Greek dan sebagainya. Tak kisahlah, maksudnya nak cerita ni itu kaum Nuh berada di bahagian sana lah. Kalau tengok kaum Ma'ad pula, kaum Ma'ad ini diutuskan kepadanya adalah siapa? Siapa yang diutuskan kepada kaum Ma'ad? Kaum Ma'ad ini Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ma'ad. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullah. Dan kepada kaum Ma'ad akhahum Huda, saudara mereka Hud. Maksudnya Allah nak bagi tahu, aku utuskan saudara-saudara kamu sendiri di kalangan orang kaum Ad sendiri. Nabi Hud namanya untuk menyeru ya qaum ya'budullah. Untuk Nabi Hud itu mengatakan ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Dan kaum Ad ini kaum Ad ini diceritakan berada di kawasan, kaum Ad ini berada di kawasan janub Jaziratul Arabiyah, di belah bawah, yang bila kita tengok jazirah, orang kata apa jazirah ni, semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab, bila kita tengok semenanjung tanah Arab, dia berada berada di belah bawah semenanjung tanah Arab dan hampir dengan Yaman, Hadramaut, belah Hadramaut. Itu kawasan kaum Ad. Kaum Samud pula
siapa yang diutuskan untuk kaum Samud? Yang diutuskan untuk kaum Samud adalah Nabi Saleh. Ini berada di belah utara jihah syamaliyah minal jaziratil arabiyah. Di belah utara Jazirah Arabiyah, lebih kurang kita kata di belah kawasan Syam. Di belah-belah kawasan Lebanon sekarang, di belah Palestin sekarang, itu kaum Samud. Maka kaum-kaum ini diutuskan banyak para nabi dan para rasul. Okey. So kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, itu sebab Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa ila alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Adakah tidak datang kepada kaummu? Adakah tidak datang kepada kamu cerita-cerita orang-orang yang sebelum daripada kamu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka, la ya'lamuhum illallah, dan orang kata apa? Allah kata apa? Allah kata tidak ada siapa yang mengetahui tentang bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai sangat dah, maksudnya kaum-kaum bersama dengan nabi-nabi dan para rasul yang diutuskan kepada kaum mereka. Okey, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan penerangan. Tengok, selalu Allah sebut dalam Quran penerangan, datang litubayyina linnas, datang dengan penerangan sebab manusia ini perlu diterangkan. Manusia ini perlu diterangkan dan manusia perlukan penerangan. Dan kalau kita tengok cerita-cerita orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik sentiasa minta daripada Nabi, walaupun mereka tak ikut tapi dia peminta, sebab itu perangai manusia. Jadi kalau kita ni jadi manusia tidak minta penerangan tentang satu perkara, itu satu benda yang masalah bagi seorang manusia, sebab manusia nak tahu. Dalam bab lain kita nak tahu, tapi dalam bab agama kita tak nak tahu. Jadi kita kena letakkan dan tanamkan dalam diri kita, kita kena tahu dan kena ada rasa ingin tahu yang tinggi tentang agama, tentang susur galur agama kita, tentang segala dalil dan nas ataupun sumber perundangan Islam yang meletakkan kita di dalam satu kerangka pengamalan Islam yang betul. Kita kena minta penerangan, sebab Allah datangkan Rasul, Allah datangkan para anbiya dan para Rasul untuk memberi penerangan. Jadi kalau para anbiya dan para Rasul datang untuk memberi penerangan dan kita tak minta penerangan ataupun penerangan diberi, kita tak ambil tahu tentang penerangan, maka itu antara ciri-ciri jugalah orang-orang yang Allah orang kata apa, bagi contoh orang yang tidak bagus. Dekat sini orang kufar minta penerangan tapi tak ikut. Okey. Maka kita tengok dekat sini, apa Allah sebut lagi? Allah sebut kata apa? Allah kata, bil bayyinat faraddu aydiyahum. Dan mereka apa? Mereka balas kedatangan Rasul, satu. Kedatangan Rasul dengan penerangan, dua. Jadi ada dua benda datang. Bukan Rasul saja diutuskan, tetapi Rasul diutuskan dengan bayyinat, dengan penerangan. Apa mereka balas? Apa orang-orang kufar balas? Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Mereka balas orang kata apa, utusan Allah Ta'ala ini dengan penerangan-penerangan yang Allah bagi kepada mereka ini dengan apa? Dengan meletakkan tangan-tangan mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim, meletakkan tangan-tangan mereka di mana? Dekat mulut-mulut mereka. Apa makna meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut mereka? Siapa boleh faham? Sama ada perkara tu, ada yang kata contohnya kalau kita letak tangan dekat mulut, seolah-olah macam kita ni takut. Memang takut tu tak semestinya letak tangan dekat mulut, tetapi antara keadaan biasa juga bila letak tangan dekat mulut melambangkan kita takut ataupun kita menganjing. Menganjing ni maksudnya mempersendakan. Yang kadang bila ada orang tak macam bila datang penerangan, bila datang Nabi, bila datang utusan, mereka kelakunya mereka itu, perangainya mereka itu, tindakan mereka itu, respon dan reaksi mereka begitu, meletakkan tangan mereka di mulut. Ini bukan cerita-cerita tafsiran dari para ulama, tetapi Allah sendiri yang cerita. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Ada tafsir lain yang disebut juga oleh Wahbah Zuhaili di sini.
ai illa anna haula'il qaum 'addu anamilahum fi min shiddatil ghaidh. Dia kata di antara tafsirnya adalah meletakkan jari tangan mereka dekat, meletakkan anamil. Anamil ni kita dah belajar dalam kitab Al-Azkar. Anamil ni jari, meletakkan jari di mulut. Bila meletakkan jari di mulut, kalau bukan meletak tangan, memasukkan tangan di dalam mulut ataupun menutup mulut, tidak, tetapi meletakkan jari-jari mereka. Kalau letak tangan dekat mulut, dia tidak melambangkan takut. Betul tak? Cuba kita belajar. Kadang-kadang ada orang dia belajar, orang kata apa, body language ataupun bahasa tubuh. Bahasa tubuh manusia ni kadang-kadang bila angkat tangan letak dekat dahi, alamak contohnya kan. Ataupun bila dia garu, macam letak seolah-olah macam memikirkan sesuatu. Ataupun letak tangan dekat dada macam tahan sabar ke, contohnya lah macam-macam bahasa anggota manusia ini sehingga mengikut adat difahami sebegini dan begitu. Contohnya letak jari dekat mulut, dekat bibir, satu jari dekat bibir menandakan suruh diam. Mengangkat jari begini sama ada dalam keadaan muka marah, contohnya memberi amaran, ataupun apa-apa sajalah. Kalau macam Arab dia letak macam ni, tunggu kejap, contohnya kan, kalau melambai tangan dan sebagainya. Tapi kalau seorang manusia meletakkan tangan di mulut, kalau ikut tafsiran meletakkan jari di dalam mulut macam menggigit, maknanya apa? Maksudnya melambangkan ada ketakutan di kalangan mereka, ataupun istihza, ataupun orang kata apa, mempersendakan. Tengok lepas tu dia kata addu anamilahum min shiddatil ghaidh, menggigit tangan mereka, tanda ketakutan. Lima ja'ahum bihir rusul, seolah-olah macam apa yang Rasul bawa itu dia petakut apa yang Rasul bawa. Sebab Rasul bawa dia ada juga amaran, kalau tak ikut akan datang bencana, akan datang balasan daripada Allah SWT. Seperti mana juga yang dilakukan oleh orang Arab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat surah Ali Imran ayat 119. Allah kata apa? Addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bighaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Mereka menggigit ke atas kamu, mereka menggigit bila datang dia penerangan daripada kamu wahai Muhammad, mereka semua menggigit jari-jari mereka disebabkan takut. Dan Allah kata dekat Nabi, katakanlah pada mereka, matilah kamu, maksudnya binasalah kamu dengan takut kamu tu. Maksudnya Allah tahu mereka ni bukan takut. Mereka mempersendakan. Sebab Allah kata lepas tu daripada dalam ayat yang sama, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Wal murad annahum kadzabu wastahza'u wa lam yu'minu. Dan hasil ataupun hakikat yang sebenarnya adalah disebabkan Allah kata macam tu, disebabkan mereka itu berdusta, mereka tipu dan mereka mempersendakan sedangkan mereka tidak beriman. Itulah apa yang disebut oleh Abu Ubaidah dengan Al-Akhfash dalam tafsir ayat yang menceritakan tentang mereka ini menggigit tangan mereka, meletakkan tangan mereka di mulut, melambangkan reaksi kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh kaum Nuh, kaum Thamud dan kaum maksudnya oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Saleh dengan Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Nuh, dengan kaum Ad, kaum Thamud, dan juga seluruh rasul dan yang diutuskan kepada kaum-kaum mereka sendiri. Lepas tu apa mereka kata? Wa qalu inna kafarna. Tengok, berani dahlah mempersendakan, tidak ada rasa takut, rasa bongkak dan ego tentang apa yang mereka dah buat. Dalam arti kata mereka mempersendakan, mendustakan ajaran dan suruhan Allah SWT berdasarkan lidah Rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka kata apa? Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Dan mereka berkata, inna, kami ini sebenarnya memang kufur, kami ingkar. Kufur ni sebenarnya makna lain adalah ingkar. Ingkar ataupun degil ataupun tidak terima dengan apa yang telah kamu diutuskan dengannya. Apa yang kamu bawa ni kami tak nak dengar, kami ingkar. Wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Sesungguhnya kami ni berada dalam keadaan syak. Kami ni rasa macam tak yakin dengan apa yang kamu orang kata apa, kamu bawa.
Mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin. Apa terjemahan lain? Apa terjemahan dekat yang agak-agak official sikit, maksudnya yang agak jelas sikit. Maksudnya ayat berapa tadi kita tengok? Ayat 9. Ayat 9 kalau kita tengok dekat sini dia kata apa? Mereka telah didatangi Rasul dengan bawa keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut sambil berkata, sesungguhnya kami kufur, ingkar apa yang mengikut dakwaan kamu diutuskan membawanya. Maksudnya apa yang kamu bawa tu adalah kami tak suka, kami tak ikut, kami ingkar. Okay? Dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Maksudnya dengan apa cara sistem keimanan dan sistem kepercayaan yang kamu bawa, wahai Nabi, yang kamu claim dakwa yang kamu ini Nabi, Rasul dari Tuhan, kami ragu-ragu dan kami tak percaya. Kami sangsi dengan apa yang kamu bawa. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang pertama mereka letak, orang kata apa, mereka ada respon. Maksudnya dalam keadaan mereka tidak mahu menerima. Maksudnya mereka letak tangan dekat mulut. Itu antara respon pertama bila datang Rasul dengan para nabi dengan penerangan yang datang daripada Tuhan. Lepas tu yang kedua, mereka apa? Inna kafarna. Mereka declare terus. Tengok, peringkat pertama mereka tunjuk respon yang tidak baik kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua, mereka terus declare, kata tak nak ikut. Mereka declare tak nak ikut. Yang ketiga, apa yang mereka kata? Mereka declare lagi dan kuatkan lagi kedegilan mereka itu dengan mengatakan bahawa mereka ragu-ragu. Okay? Mereka ragu-ragu dengan apa yang telah dibawa oleh para Rasul. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Maka berkatalah, Allah wahyukan kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka ini, patutkah rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan? Patutkah kamu semua ini ragu-ragu dengan satu perkara yang mana wujudnya Allah SWT dan wujudnya Allah SWT yang mentadbir, mencipta langit dan bumi? Adakah pada itu ada satu keraguan? Adakah kamu ragu-ragu bahawa Allah itu ada, dan adakah kamu ragu-ragu bahawa Allah itu yang mentadbir langit-langit dan bumi? Adakah kamu ragu tentang itu? Yad'ukum, ia menyeru kamu beriman kepada, kerana maksudnya nabi-nabi yang diutuskan, rasul-rasul yang diutuskan itu, yad'ukum liyaghfira lakum. Mereka ini diutuskan untuk mengajak kamu beriman kepada Allah SWT yang mencipta dan mentadbir langit-langit dan bumi ini. Untuk apa? Untuk melepaskan kamu daripada dosa, untuk Allah mengampunkan kamu. Kalau kamu ikut, kerana kamu dengar apa yang Rasul bawa dan Nabi bawa, Allah akan ampunkan kamu. Dan bila Allah ampunkan kamu, Allah bagi satu lagi perkara adalah memberi tempoh kepada kamu sehingga ke satu masa yang tertentu. Ini antara dua nikmat. Bila terima khabar ataupun ajakan daripada Rasul dan para anbiya dan para Rasul, Allah kata, untuk apa? Liyaghfira lahum, untuk memberi keampunan kepada, liyaghfira lakum, untuk memberi keampunan kepada kamu. Ataupun orang kata apa? Memberi keampunan min dzunubikum, memberi keampunan kepada kamu. Kalau tengok sini dia kata hendak membersihkan dan melepas kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu sehingga ke satu masa. Kalau Allah nak hukum terus orang-orang yang ingkar kepada Rasul dan para anbiya ini, Allah boleh buat macam-macam, dan Allah dah menghapuskan dan binasakan banyak dah kaum. Kalau kita tengok kaum Lut dan sebagainya, kaum Ad dan Thamud pun sebenarnya dah dapat kebinasaan dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dah dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ceritanya, bagi orang-orang yang ikut apa yang Nabi bawa, apa yang Rasul bawa, mereka dapat dua perkara yang bagus. Maksudnya pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, penghapusan dosa tu, dan satu lagi diberi tempoh kepada mereka sehingga satu masa yang tertentu. Okey? Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia. Tengok, bila dia tak nak ikut, bila orang kufar ini tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para Rasul dan para Anbiya, mereka bagi lagi alasan.
Apa alasan mereka yang seterusnya? Dia kata, qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Dekat sini ada 3 perkara lagi. Dalam ayat yang ke-10 ni ada 3 perkara lagi. Apa yang perkara yang pertama dalam ayat yang ke-10 ini? Maksudnya respon orang kufar terhadap apa yang dibawa oleh para rasul dan para anbiya ini. Dia kata, kamu manusia. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kalau kamu manusia, kami manusia, kenapa kami nak kena ikut kamu? Ini alasan biasa. Ini alasan biasa seolah-olah mereka tidak faham bahawa di kalangan manusia sendiri ada kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Ada kekurangan-kekurangan yang Allah bagi kepada manusia. Itu sunnah alam, itu lumrah kehidupan. Itu satu sistem yang boleh difahami oleh semua manusia. Tetapi bila mereka ingkar, mereka tak nak dengar, ini antara alasan biasa yang kelihatan nampak macam kurang cerdik daripada orang-orang ini mengatakan, kamu pun manusia juga. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Yang kedua, dia attack terus para anbiya dan para rasul. Dia kata, kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah kami sembah oleh datuk nenek kami. Tengok sifat yang kedua di kalangan orang kufar ini adalah apa? Pertama, dia kata, kamu manusia, kami manusia. Tak nak dengar, maksudnya tak ada isu dah dekat situ. Sedangkan Allah utuskan Nabi dan para Rasul untuk bagi penerangan. Tetapi disebabkan yang bawa itu manusia, aku juga manusia, kamu bawa penerangan pun kami tak nak dengar lah. Itu antara sifat orang kufar. Sebab kita kena belajar betul-betul supaya kita berlapang dada dan sentiasa mencari kebenaran berdasarkan hujah-hujah dan penerangan-penerangan yang betul. Jangan kita disebabkan dia manusia, dia ustaz juga dan sebagainya, kita pun ustaz juga, dia orang awam, kita orang awam, kita kata macam, oh kamu sama je dengan aku, tak nak dengar lah. Aku nak dengar orang lain yang lebih nampak gah lagi untuk aku ikut. Walaupun di sana tidak ada penerangan yang betul contohnya. Maka ini antara sifat-sifat yang disebut di dalam ayat ini tentang sifat-sifat orang kufar. Okey. Lepas tu dia kata apa? Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kamu ni sebenarnya datang, dia kata kat Nabi dan para Rasul, dia kata kamu ni datang untuk apa? Mereka menjawab, kamu tidak lain adalah seperti manusia, seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Maksudnya, manusia yang tak nak terima perubahan walaupun penerangannya ada dan memberi penerangan bahawa apa yang mereka buat itu salah. Ini sifat yang kita kena buang. Memang cerita ini, saya selalu sebut, memang cerita ini cerita tentang orang kufar dan sebagainya. Tapi, nak ceritanya, tidak mustahil bahawa sebahagian daripada sifat-sifat mereka itu boleh jadi diuji ke atas orang-orang yang beriman. Tidak mustahil diuji sebab ada persamaan. Maksudnya kalau kita, na'udzubillah, kalau kita ni menjadi orang yang mungkin kita berada di atas jalan yang sebenarnya tidak betul, di atas disebabkan kita tak dapat penerangan yang betul, tiba-tiba ada orang datang bagi penerangan, kita kata, oh kita dah buat benda ni lama dah. Dari tok nenek moyang kita lagi kita dah buat dah lama dah kita buat, dari zaman Melaka lagi, dari zaman Jepun lagi kita dah buat dah benda ni, tiba-tiba ada orang datang bagi tahu kata salah. Kami tak nak dengar apa-apa, kami ikut je apa yang dulu. Tak boleh. Itu sebab kita kata, itu sebab ulama kata jangan jadi seperti apa yang disebut di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang kufar. Mereka bila mereka mereka sembah berhala. Bila mereka didatangi dengan Rasul yang mengajak mereka meninggalkan berhala, mengajak menyembah Tuhan yang satu, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata, tak, kami akan tetap dengan apa yang kami sembah, mengikut apa yang tok nenek kami sembah dulu. Seolah-olah macam mereka kata tok nenek tu tak ada salah langsung, apa yang mereka buat itu adalah betul. Ini satu benda yang bahaya disebabkan kedegilan dan hati yang tidak terbuka untuk menerima penerangan. Jadi kita mohon daripada Allah SWT supaya kita menjadi orang-orang yang sentiasa menerima perubahan berdasarkan penerangan dan hujah yang betul dan sahih datang daripada Allah dan Rasul. Lepas tu, oleh itu bawalah kami satu bukti. Buat mari sini satu bukti yang lebih jelas dan nyata. Kalau ikut kat sini, bukti itu bukti apa? Mereka ni nak mukjizat.
Mereka ini nak mukjizat sebenarnya. Mereka tak nak bukti-bukti yang biasa-biasa. Okey? Kalau ikut tadi mereka kata, Nabi kata, adakah kamu rasa sangsi dengan Allah yang wujud dan memerintah dan mentadbir sekalian alam? Sedangkan semua orang, kalau ikut para ulama, dia kata apa? Dia kata semua orang, semua manusia, fa inna ghalibal umam kanat muqirrah bis-sani'. Dalam tafsir Al-Munir dia kata fa inna ghalibal umam, sesungguhnya secara ghalib, secara majoriti umat-umat manusia muqirrah bis-sani'. Mereka akur, mereka mengaku, mereka recognize dengan apa? Dengan sani', dengan yang maha mencipta. Yang maha mencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah manusia sentiasa mengaku bahawa di sana ada satu kuasa, Almighty God, yang mencipta dan mentadbir alam ini. Kecuali mereka-mereka yang degil. Tetapi majoriti manusia menerima, walaupun mereka sesat dalam teknik mereka ataupun sistem mereka beribadat dan sistem kepercayaan mereka. Ya. Sebab Allah, Nabi pun sebut dalam riwayat Ibn Adi, dalam Sahih Muslim, Bukhari, walaupun perbezaan riwayat lafaz sikit. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita dah baca biasa dah ayat, dengar biasa dah hadis ni. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu, setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu antara yang disebut adalah menerima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima satu kuasa yang mencipta dan menerima bahawa manusia perlu sembah kepada satu Tuhan. Tetapi fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka ibu bapa ataupun ada tafsiran lain, maksudnya persekitaran dia itu hidup dan dibesar itu menyebabkan dia menjadi Yahudi sama ada Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Majusi, ataupun agama-agama lain yang mana seorang itu dibesarkan. Jadi mereka kata Nabi ini, para Rasul dan para Anbiya ini datang untuk menyekat mereka daripada untuk mengikut apa yang mereka dah buat oleh mereka, mengikut apa yang untuk nenek moyang mereka buat. Fa'tuna bisultanin mubin. Ai fa'tuna bi amrin khariqin naqtarihu alaikum. Maksudnya datanglah dengan satu benda yang extraordinary. Mereka ni manusia yang sebegini, mereka nak benda-benda pelik. Nak benda-benda pelik. Itu sebab kita ni nak beriman dengan Nabi dan para Anbiya. Jangan jadi macam orang dulu-dulu nak perkara-perkara ajaib yang berlaku. Kalau seseorang itu tidak ada karamah, kalau seseorang itu tidak ada perkara ajaib yang dia boleh buat, benda pelik yang dia boleh buat, kita susah nak percaya. Tapi kalau seorang itu datang dengan dia kata, okey, kalau saya datang dekat kita boleh bagi macam ni, kita boleh keluarkan air dari ni, maka mereka lebih seronok nak dengar cerita-cerita macam tu, walaupun penerangannya tidak betul, walaupun penerangannya longgar dan orang kata apa, goyang. Maka ini antara sifat orang kufar juga, nak satu perkara yang luar daripada adat, sehingga mereka boleh percaya bahawa ini datang daripada Tuhan, sebab Tuhan itu mampu buat segala-galanya. Semua manusia faham Tuhan itu suatu kuasa yang boleh mampu untuk buat semua benda. Maka takkanlah utuskan Nabi tak datangkan perkara-perkara yang di luar adat dan kebiasaan yang ajaib. Maka di sana kita tengok banyak mujizat-mujizat. Bukanlah Allah nak hantar mujizat tu untuk, orang kata apa, Allah nak bagi mujizat kepada Nabi dan para Rasul. Sebenarnya Allah dah tahu dah takdir qadar Allah dah tahu dah mereka akan ikut atau tidak ikut. Ada di kalangan manusia yang ikut, ada di kalangan manusia hanya minta saja mukjizat dibentangkan kepada mereka, tetapi mereka tidak ikut. Itu antara sifat-sifat orang munafik, itu sifat-sifat orang kufar, orang musyrik. Okay? Tapi ada juga di kalangan mereka yang ikut. Tapi tengok kaum-kaum ini minta juga lagi apa mukjizat yang pelik-pelik yang lain supaya mereka beriman. Tapi bila kita tengok balik cerita-cerita lain dalam ayat-ayat lain juga, ini adalah salah satu daripada alasan mereka juga. Jadi dalam ayat yang ke-10 ni juga, Allah sebut itulah sifat-sifat mereka yang mana mereka minta mukjizat lain, mereka minta ayat-ayat lain ataupun tanda-tanda lain yang membuktikan kerasulan, kebenaran ia datang dari Tuhan dan sebagainya. Di samping mereka, orang kata apa, memperkecilkan
orang kata apa, kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul dan para anbiya, yang membawa penerangan daripada Allah SWT, dan mereka juga menuduh bahawa para nabi dan para rasul ini nak menyekat mereka daripada buat apa yang tok nenek moyang mereka buat. Okey, saya rasa dekat situ saja habis kita punya. Sebenarnya banyak lagi pengajaran-pengajaran yang boleh dipelajari daripada tu, tapi kita terus kepada kumpulan ayat yang selepas ini, yang mana ayat yang seterusnya adalah ayat ke-11, ayat ke-11, 12, ayat ke-11 dan 12 apa dia? Ayat 11 12 Allah kata apa? Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Okey. Allah wahyukan kepada rasul-rasul untuk mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang kufar ini, orang-orang yang ingkar dan degil ini, in nahnu illa basharun mithlukum. Memang kami ini adalah satu manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu. Bila orang kufar claim ataupun attack para rasul dan para anbiya, Allah tak biarkan para nabi dan para anbiya begitu tanpa jawapan daripada Allah. Ada yang orang kata apa? Ada yang soalan-soalan ini Allah tak jawab apa yang dia orang nak, tetapi Allah jawab dalam bentuk supaya mereka faham ini adalah qada dan qadar daripada Allah SWT. Allah mampu buat segala-galanya, tetapi Allah buat dengan cara yang macam ni, itu antara hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang mereka kata nabi dan para anbiya ini manusia seperti mereka, dan Allah jawab juga memang betul para anbiya dan para rasul ini basyarun mithlukum, manusia seperti kamu, walakin, tapi Allah kata apa? Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah itu telah orang kata apa, melebihkan ataupun memberi kelebihan. Allah itu memberi kelebihan kepada sesiapa yang dia nak. Allah bagi kelebihan kepada sesiapa yang dia nak. Kalau tengok dekat sini, okey, at-tasawi fil insaniyah yamna'u wujud at-tafadul. Bagi orang kufar seolah-olah macam bila sama je manusia dengan manusia, seolah menafikan bahawa di antara manusia ada kelebihan. Sedangkan kita semua tahu bahawa di kalangan manusia ada yang lebih, ada yang kurang. Itu sebab ulama jawab, dia kata anna at-tamathul fil bashariyah wal insaniyah la yamna'u min ikhtisasi ba'd al-bashar bi mansib an-nubuwah. Sedangkan walaupun sama manusia dengan manusia, tetapi ia tidak menafikan bahawa Allah boleh mengangkat dan memilih siapa-siapa yang Allah nak untuk bagi dia gelaran ataupun jawatan daripada Allah sendiri. Maka Allah melebihkan para rasul dan para anbiya dari kalangan manusia yang lain dengan ianya membawa penerangan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Lepas tu jawapan yang ketiga. Yang pertama tadi disebabkan kamu sama-sama manusia. Kamu manusia, kami manusia. Allah dah jawab dah, memang manusia, tetapi tidak menafikan yang Allah itu boleh memilih di kalangan manusia itu untuk beri kelebihan. Yang kedua, mereka claim, mereka tuduh nabi dan para anbiya ini untuk datang untuk menyekat kebatilan, menyekat apa yang mereka dah amalkan dari kalangan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Sedangkan mereka tidak tahu bahawa sememangnya telah berlaku kesilapan-kesilapan dalam ajaran-ajaran tersebut. Okey. Yang ketiga, bila mereka minta untuk datangkan dengan mukjizat dan keajaiban ataupun tanda-tanda lain daripada Allah Taala untuk mereka ikut, Allah ajar kepada Nabi untuk menjawab macam mana. Sebab kalau mereka minta Allah bagi, kalau Nabi dah tak ada, Nabi mati, Rasul meninggal, Rasul dan Nabi meninggal, wafat. Kalau ada di kalangan orang kufar yang nak minta mujizat, nak datang daripada mana mujizat? Adakah kita yang mewarisi Nabi Muhammad SAW, mewarisi Nabi orang kata apa, kerja-kerja Rasul dan para anbiya untuk menyampaikan dakwah, tiba-tiba buat mari sikit
tanda-tanda apa yang kamu boleh bagi kepada kami, satu benda yang ajaib sehingga kami boleh ikut. Jenuhlah kita sebab kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, kita hanya meneruskan kerja-kerja Nabi, kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ajar kepada Nabi, Allah ajar juga kepada kita secara langsungnya sebenarnya. Kalau orang minta keajaiban Allah, orang minta benda-benda pelik, sebenarnya Nabi sendiri jawab. Walaupun Nabi dan para Rasul itu diberi mukjizat, tetapi Allah ajar Nabi untuk jawab apa? Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami ni tak boleh nak buat mari apa-apa penerangan atau maksudnya apa-apa keajaiban ataupun apa-apa tanda selain daripada ini kecuali dengan izin Allah SWT. Kalau Allah izinkan ada, kalau Allah tak izinkan tak ada. Tapi penerangan yang lain, ajaran-ajaran mengajak menyembah ke tauhid, menyembah Allah, mentauhidkan Allah SWT, meninggalkan perkara-perkara mungkar dan sebagainya, itu penerangan yang boleh kita bagi, dan penerangan itu adalah sesuai dengan fitrah manusia dan akal manusia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Lepas tu Allah ajar juga Nabi untuk mengatakan bahawa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka bertawakkallah orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah kata apa? Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Dan Allah ajar lagi para anbiya dengan para rasul selepas mereka mengatakan bahawa tidak, orang kata apa, ke atas Tuhan mereka, ke atas Allah SWT lah bertawakal orang-orang yang beriman. Mungkin orang tanya, kenapa nak kena tawakal? Kenapa nak kena tawakal kepada Allah? Maka Allah ajar lagi, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Apa orang kata apa? Kalau ikut terjemahan saya ni kadang-kadang bila mari buat terjemahan ni nak kena tengok juga terjemahan dia. Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal ia menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang daripada kami untuk menjalaninya. Kenapa kami tak bertawakal kepada Allah sedangkan Allah lah yang menunjukkan jalan kepada kami untuk kami ikut? Itu antara sebab kenapa kita kena tawakal kepada Allah. Dan demi sesungguhnya kami akan terus bersabar terhadap segala perbuatan kamu yang menyakiti kami. Wa Allah, dia kata wa 'alallahi falyatawakkalul wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan kami akan terus bersabar. Ini juga arahan ataupun ajaran daripada Allah SWT kepada Nabi dan para Rasul dan juga para mukmin yang menjalankan kerja-kerja dakwah. Kena banyak bersabar, kena teruskan bersabar, kena kuat. Dan terhadap apa sahaja yang kamu buat dalam konteks kamu menyakiti kami, kamu ingkar tentang apa yang kami bawa daripada Tuhan kami. Allah ajar kepada para Nabi dan para Rasul untuk bercakap kepada mereka, untuk memahamkan kepada mereka. Dan dengan demikian itu, maka Allah jualah tempat untuk orang-orang yang mahu bertawakal. Maksudnya, kepada Allah jualah, orang kata apa, perlu setiap orang, setiap mukmin yang bertawakal itu menyerahkan tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Nah, pada awal tadi falyatawakkalul mu'minun, dan selepas para nabi dan para rasul melakukan tawakal itu, maka arahan tawakal, kalau tengok dua ayat ni berulang-ulang perkataan tawakal, berulang-ulang konteks dan konsep tawakal itu. Sebab apa? Sebab pada awalnya Nabi dan para Rasul selepas bersabar dengan apa yang mereka hadapi, mereka dulu bersabar, mereka dulu bertawakal. Dan selepas itu orang-orang yang mengikut ajaran ataupun seruan Nabi dan para Rasul ini, mereka juga kena bertawakal. Sebab kalau tak ada konteks tawakal dan konsep tawakal ni, maka kita akan terus rasa macam putus asa. Kita tak ada pergantungan sebenarnya. Tawakal adalah salah satu daripada konteks ataupun elemen pergantungan kita kepada Allah SWT. Sebab kalau kita tak ada tawakal, kita buat je usaha, kita harapkan benda tu jadi. Bila tak jadi, kita dah rasa stres, tapi bila kita tawakal kepada Allah Ta'ala, kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, sama ada Allah nak izinkan perkara itu berlaku dan kita dapat benda yang kita usaha itu ataupun tidak dapat, maka ia terserah kepada urusan dan qada qadar Allah Subhanahu wa taala.
Lepas ni ada kelas lain ke? Saya nak tanya sebab ini baru 4 ayat. Saya target tadi sampai ayat 18. Tak ada. Tak ada eh? Okey, boleh ke saya teruskan sampai habis muka surat yang ni lah, muka surat yang sampai ayat ke 18 ni lah kalau boleh. Yang ni saya laju sikit lah insya-Allah. Saya laju sikit insya-Allah. Boleh. Okey. Silakan. Okey. Kalau tengok dekat sini, untuk kumpulan ayat yang seterusnya, ayat ke-13 sampai ayat 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dr. Wahbah Zuhaili dia bagi tajuk tahdidul kuffar li rusulihim bitard awir riddah wal wahyi bi anna al-aqibata lil anbiya. Ugutan orang-orang kufar terhadap rasul-rasul Allah SWT, terhadap rasul-rasul utusan yang diutuskan kepada mereka. Dengan apa? Apa mereka ugut? Mereka ugut akan halau, mereka ugut akan keluarkan para anbiya dan para rasul ini daripada negeri mereka. Awil riddah, ataupun mereka ni macam murtad, mereka tak ikut. Wal wahyi, dan wahyu daripada Allah Taala bi annal aqibata lil anbiya. Secara wahyunya, secara perkhabaran yang benarnya adalah sebenarnya kemenangan adalah di pihak para anbiya dan para rasul. Walaupun mereka orang kufar ini datang dengan orang kata apa, herdikan ataupun ancaman ataupun gertakan, warning untuk mengeluarkan para rasul dan para anbiya daripada negeri mereka, daripada tempat mereka itu, tetapi hakikatnya mengikut sejarah dan kisah-kisah ada dalam Quran, kemenangan tetap kepada rasul-rasul dan para anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata pada dalam ayat ni, ayat ke-13, 14, 15, 16, 17 dan 18 daripada surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Telah berkatalah orang-orang kafir terhadap rasul-rasul mereka, utusan-utusan yang diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina, kami akan keluarkan kamu ataupun kami akan halau kamu daripada bumi kami, daripada tempat tinggal kami, daripada kampung kami, daripada negara kami. Aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu akan kembali kepada millah kami ataupun agama kami. Memang kalau ikutnya Nabi-Nabi, para rasul tidak kembali kepada agama mereka kecuali dalam setengah keadaan mereka diam. Sehingga orang kufar rasa para Nabi dan para Rasul berada kembali dalam agama mereka. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Dan Allah mewahyukan kepada para Rasul bahawa supaya mereka mengatakan kepada orang-orang ini, orang kufar ini, lanuhlikanna adh-dhalimin, bahawa Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kalau ikut tengok la ta'udunna fi millati la ta'udunna fi millatina, ini kita dah cerita dah tadi, mereka rasa para rasul dan para anbiya dalam beberapa ketika mengikut agama mereka balik, tetapi sebenarnya tidak. Para rasul dan para anbiya sentiasa mengikut cara berdakwah, mengikut peringkat-peringkat dan fasa-fasa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
bab lanukhrijannakum min ardina, kami akan mengeluar dan menghalau kamu daripada bumi kami, daripada tempat tinggal kami, daripada tanah kami ini lumrah biasa para anbiya dan para rasul, dan juga lumrah biasa para ulama sebenarnya. Cuma sekarang ni alhamdulillah kita duduk dekat negara Islam, tapi ada juga cerita-cerita, contohnya kita dengar ulama-ulama ada yang, kalau sekarang ni isu tauliah lah, tapi tak payah sebut tentang tauliah. Cerita dulu, contohnya Hamka pernah dipenjara contohnya kan. Ada ulama-ulama, Abu Hanifah juga pernah dipenjara. Ada ulama-ulama yang dihalau daripada negara mereka. Dan ini adalah lumrah orang buat kerja dakwah. Ini adalah lumrah orang buat kerja dakwah. Kalau kita tengok juga cerita bila Nabi dibawa oleh Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Apa yang Waraqah kata kepada Nabi? Apa yang Waraqah kata kepada Nabi? Waraqah kata, laitani kuntu hayya. Ataupun dalam riwayat lain dia kata laitani fiha jadha'a. Jadha'a ni muda. Kalaulah aku itu muda. Dalam riwayat ini dia kata, kalaulah aku hidup bila? Idh yukhrijaka qaumuk. Pada ketika kaum-kaum menghalau kamu, mengeluarkan kamu dari kota Mekah. Dalam keadaan itu Nabi terkejut. Kenapa Waraqah bin Naufal kata macam tu? Kenapa Waraqah bin Naufal kata macam tu? Sehingga Nabi balas apa? Nabi dia kata, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan mengeluarkan aku? Adakah mereka akan menghalau aku dari kota Mekah? Maksudnya Nabi tak expect dengan dia tu digelar Al-Amin oleh orang kufar sendiri, orang musyrik Mekah sendiri yang kata dia tu Al-Amin, yang jujur. Yang mana juga orang kufar, orang musyrik Mekah sendiri faham dan tahu dah bahawa Nabi tak pernah cakap tipu. Takkanlah dengan keadaan-keadaan latar cerita Nabi dalam kalangan orang Arab ini, Waraqah kata, mereka akan keluarkan kamu. Tu dia tanya Waraqah, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan keluarkan aku? Adakah mereka akan halau aku? Apa Waraqah jawab? Waraqah bin Naufal jawab. Dia kata apa? Naam. Lam ya'ti rajulun qattun mithla ma ji'ta bihi illa 'udi. Tak pernah datang seorang lelaki seperti kamu. Maksudnya seperti apa? Seperti kamu yang bawa cerita, yang bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawa wahyu dan penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka akan disakiti, mereka akan didustai, mereka akan dihalau. Ini lumrah biasa para anbiya dan para rasul bila mereka membawa wahyu dan penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa lagi ayat selepas tu? Sekejap. Okey. Walanuskinnanakumul arda min ba'dihim. Dan Allah bila dalam keadaan itu Allah bagi motivasi, Allah bagi support daripada ayat Quran ini, Allah daripada wahyu yang diberikan kepada para rasul dan para anbiya. Walanuskinannahum, ayat 14 betul, walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan jangan takut, walaupun mereka datang dengan orang kata apa, amaran, mereka datang dengan orang kata apa, ugutan, jangan risau. Allah jaga para rasul dan para anbiya. Jangan risau. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Kami akan tetap dan letak dan makan lanuskinannakum, maksudnya kami akan tetapkan kamu duduk di atas bumi yang kamu berdakwah ini. Kamu jangan risau. Allah bagi tahu dah kepada para anbiya dan para rasul. Selepas mereka diberi yang kata apa, diberi balasan oleh Allah Taala, kamu akan kekal di atas bumi itu. Min ba'dihim. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan itulah balasan dan apa yang akan didapati oleh orang-orang yang sentiasa takut dengan hisab dan perhitungan aku, dan takut dengan segala orang kata apa, janji-janji aku, balasan-balasan aku kepada orang-orang yang ingkar terhadap arahan dan wahyu aku kepada rasul-rasul dan para anbiya. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan para anbiya
para anbiya ini wastaftahu, dan mereka para rasul dan para anbiya ini memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka berkuat, supaya masalah-masalah yang mereka hadapi berhadapan dengan orang kufar dan ingkar kepada ajaran Allah SWT ini dapat selesai, dapat selesai. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan maka akan binasalah, akan teruklah keadaan orang-orang yang jabbar, orang-orang yang ego, yang jahat dan kasar ini. Dalam terjemahan dia kata apa? Dan saya kena balik. Okey, ayat ke-14. Lalu demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum-kaum yang zalim itu. Balasan baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, menghitung amalannya, dan takut akan janji-janji azabku. Dan rasul-rasul serta umat yang beriman, maksudnya pengikut-pengikut para anbiya dan para rasul, memohon pertolongan daripada Allah SWT untuk mendapat kemenangan, mendapat pelepasan daripada segala azab ini, segala kesusahan ini, dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi bersifat degil. Okey? Dan wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ini cerita orang-orang yang kufur di dalam neraka, yang mana Allah kata apa? Di sebalik keingkaran dan kekufuran itu, mereka disediakan neraka Jahannam bagi orang kafir ini, yang mana dalam neraka Jahannam itu tidak ada minuman yang diberi minum kepada penghuni dari kalangan mereka ini kecuali daripada air. Kalau terjemah pimpinan Rahman dipanggil air danur. Air danur ni air yang keluar daripada hasil bakaran tubuh-tubuh ahli neraka. Air-air daging-daging, air-air bisa, air-air yang busuk, air yang rasanya teruk, itu air danur. Ma'in sadid, min ma'in sadid, daripada air danur, daripada hasil bakaran orang-orang yang ada dalam neraka. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Dahlah gambarannya adalah minum air danur itu, air bakaran tubuh manusia, tubuh ahli neraka itu. Yang keduanya, keadaan orang-orang yang minum itu, Allah kata apa? Yatajarra'uhu. Keadaan mereka ini minum dalam keadaan terpaksa. Mereka terpaksa minum sebab tak ada air lain, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dalam neraka untuk orang-orang yang sebegini kecuali mereka terpaksa minum. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Dan mereka ni hampir-hampir tak dapat nak terima minuman itu. Disebabkan apa? Disebabkan kerana busuk, disebabkan rasa teruknya busuk, bau busuk air itu, teruknya rasa itu, kan? Dan suasana dalam neraka itu yang panas, yang tak terkira itu, membuatkan mereka itu mereka tidak boleh nak terima. Tak boleh nak terima keadaan kena minum air danur itu. Dan dia didatangi juga keadaan seolah-olah macam kematian. Kita kata datang kematian, itu maksudnya kesukaran, teruknya keadaan yang menggambarkan maut dari segala arah. Sedangkan mereka itu tidak pula mati. Sebenarnya mereka itu tak mati, tapi seolah-olah maut itu sentiasa datang kepada mereka. Tapi mereka itu sebenarnya tak mati, tapi dalam keadaan hidup, tetapi dalam keadaan mereka itu hidup, terus hidup, tetapi keadaan itu seolah-olah macam mereka rasa kematian itu sentiasa berada dengan mereka. Maksudnya teruknya keadaan itu. Okey? Dan selain daripada itu ada lagi azab seksa yang lebih berat. Ada lagi azab seksa yang lebih berat. Wa min waraihi azabun ghalidh. Dalam ayat lain Allah sebut tentang apa? Tentang keadaan orang dalam neraka ini diberi seksaan sehingga mereka dapat rasa seksa, mereka terasa seksaan daripada Allah SWT itu, mereka itu tidak mati. Dalam neraka mereka tidak mati, mereka terus diseksa. Dalam ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Bagi orang-orang yang kufar dengan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Bila mana masaknya kulit-kulit mereka itu, sebab istilah kulit itu digunakan kalau kita tengok dari segi sains pun, sebenarnya yang bagi deri rasa kepada kita sakit atau tak sakit itu adalah kulit.
Dekat kulit itulah ada segala sel dan neuron yang boleh menghasilkan rasa yang dihantarkan kepada otak untuk manusia itu merasai kesakitan ataupun apa-apa rasa. Bila mana orang kata apa, masaknya kulit-kulit itu, badalnahum juludan ghairaha, kami akan gantikan kulit-kulit yang lain untuk apa? Untuk liyadhuqul azab, untuk mereka merasai azab dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kufur dengan Tuhan mereka ini adalah apa? A'maluhum karamadin istaddas bihi rih fi yaumin 'asif. Seolah-olah amalan-amalan mereka ini adalah seperti abu. Abu ni dengan, tak tahulah dari segi saintifik, wallahualam kenapa, mungkin abu ni lebih ringan jauh daripada habuk-habuk atas lantai ataupun habuk-habuk yang berterbangan. Sebab kalau kita tengok pun abu ni dia ringan. Abu ni ringan sangat-sangat. Dahlah abu tu ringan. Allah kata apa? A'maluhum karamadin istaddat. Maksudnya seperti abu, istaddat bihir rih. Maksudnya dalam keadaan dahlah abu ringan. Abu ringan dalam keadaan rih yang kuat, angin yang kuat, fi yaumin asif. Angin yang kuat. Yang pertama tengok ada tiga perumpamaan yang Allah nak cerita tentang keadaan amalan-amalan orang-orang kufar yang dia perbuat dekat dunia. Yang pertama abu yang ringan. Yang kedua angin yang kuat. Yang ketiga dalam keadaan ribut. Dalam keadaan angin yang sentiasa ada angin yang kuat tapi mungkin tidak berterusan. Tetapi bila Allah kata fi yaumin asif, pada hari yang bertiup angin kencang, maksudnya tiupan angin yang lama, yang kuat, yang sentiasa bertiup. Maka ini gambaran perumpamaan yang Allah nak bagi tahu kepada orang kufar bahawa amalan apa pun yang mereka buat, contohnya mereka, kalau kita tengok ada kata muka bumi lah, orang kufar ni ada yang baik. Maksudnya baik dari segi kemanusiaan sebab mereka manusia. Maksudnya mereka baik dari segi kemanusiaan, mereka tolong orang, mereka hormati tetamu, mereka bantu mereka buat baik kepada mak ayah contohnya, mereka apa-apa kebajikan yang mereka buat, bersedekah, infak, bukan bersedekah, maksudnya mereka donation dia orang dan sebagainya, charity dan sebagainya. Kalau kita tengok charity dekat negara-negara Eropah memang besar. Memang banyak sangat-sangat. Kalau nak banding dengan negara-negara Islam, wallahualam sekarang ni macam ni, tetapi mereka juga banyak buat benda baik. Okey? Maksudnya amalan-amalan mereka ini sebenarnya sia-sia. Di sana ulama sebut, dia kata la yanfa'u ta'ah ma'al kufr. Maksudnya tidak ada, orang kata apa, tidak memberi manfaat ketaatan atau kebaikan-kebaikan mereka buat kalau adanya kekufuran dalam diri mereka. Sebab kufur itu, syirik itu adalah satu benda yang menghalang seorang manusia itu dikira segala amalan mereka. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu nak buat apa-apa dengan apa yang mereka dah buat. Maksudnya mereka tak mampu nak buat apa-apa dah dekat akhirat nanti dengan apa, seolah-olah macam apa yang mereka buat dekat dunia itu sebenarnya mereka orang tak boleh nak buat apa-apa dah, tak boleh nak ambil balik untuk nak persembahkan kepada Allah SWT. Nak jadikan sebab untuk mereka diampunkan oleh Allah SWT, tidak boleh. Tidak ada apa-apa dah pada hari kiamat pada ketika itu, walaupun mereka ni dulu mungkin pernah buat kebaikan. Zalika huwa dhalalul ba'id. Sebab apa? Sebab kesesatan yang mereka pilih dengan cara mereka ingkar. Dan mereka ingkar dengan ajaran dan seruan Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi-Nabi dan para Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, ataupun semua para Rasul dan para Anbiya yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Dan inilah kesesatan yang jauh, kesesatan yang melencong jauh daripada apa yang Allah nak, daripada tujuan pengutusan Rasul dan para Anbiya kepada umat manusia. Kita doa daripada Allah SWT, kita terhindar daripada berperangai dan mempunyai sifat-sifat seperti sifat orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Na'udzubillah, minta kita dijauhkan daripada itu. Dan kita mohon daripada Allah SWT agar iman yang Allah anugerahkan kepada kita dan Islam yang Allah nikmat dan rezekikan kepada kita ini, Allah jaga sehingga kita ni berjumpa Allah SWT dalam keadaan kita beriman.
dalam keadaan kita membawa hati dan jiwa kita yang suci, bersih, beriman dan mengikut perintah Allah Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon daripada Allah Taala supaya Allah memasukkan kita semua ini ke dalam syurga Firdausnya insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dan terima kasih dari sahabat pecinta Al-Quran kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas kesedia menyampaikan kalam